Hai, so saya akan bercerita tentang Min Camp House yang terletak di Kelantan, iaitu di Kubang Krian. So, apa yang menariknya di sini? Okey, sebab utama dia sangat rare dan dia ni terletaknya di pinggir sungai tau. Lepas tu, tempat ni sangat cantik untuk ambil gambar, buat penggambaran, memang terbaik lah. Lepas tu, apa yang menjadi faktor utamanya, dia berkonsepkan kampung tradisional di mana semuanya berkonsepkan nature dan flora dan fauna, iaitu terdapat lebih daripada 40 spesies burung dan 20 spesies rama-rama dan 5 spesies lebah yang sangat unik di sini dan banyak lagi. Dan pada waktu malam, kita boleh tengok klip-klip tau pada pukul 8 hingga 11 malam. Macam mana kita akan dibawa menaiki bot ke suatu tempat untuk melihat klip-klip. Sebenarnya terdapat banyak lagi aktiviti menarik, antaranya boleh berkayak, boleh memanah, boleh mendaki bukit, banyak sangat. Dekat sini, pelancong yang paling menariknya percuma tau untuk masuk di kawasan tu. Hanya untuk melakukan aktiviti di situ je kena bayar. Contohnya berkayak, naik bot, semua tu kena bayar. Tapi untuk jalan-jalan, untuk melihat kawasan tu, semuanya percuma. Dan waktu yang puncak yang menjadi tarikan pelancong semestinya lah pada cuti sekolah. Contohnya, saya pernah ke sana pada cuti sekolah dan sangat-sangat sesak dengan orang ramai yang bergambar, melihat persekitaran, sangat-sangat selesa dan menarik. So, dengan adanya tempat macam ni, dia dapat menarik pelancong-pelancong asing untuk datang ke negara kita. So, tempat ni sangat-sangat unik. So, apa tunggu lagi? Jom ke Min Camp House Kelantan. Bye-bye! Nama saya Syamsul Arif bin Muhammad Husni. Tempat menarik bagi saya di Malaysia ini adalah di Bukit Tinggi Pahang. Kenapa? Sebab lokasinya sangat strategik, di mana kalau orang KL nak pergi ke situ memang ambil masa sejam saja. Dan dia memang access dia memang kena lalu highway, and dia punya tempat pun dekat dengan tempat tarikan yang lain yang famous yang lain, iaitu Genting Highland dan juga Janda Baik. Okay, so memang kalau dah habis bersia-sia, dah puas bersia Bukit Tinggi tu, so boleh dah turun and dah pergi ke Janda Baik, tak pun ke Genting Highland. Okay, lokasi memang atas bukit dan cuaca kat situ memang comfortable lah. Memang dia suhu tak terlalu sejuk dan tak terlalu panas, memang sedap lah. Okay, satu lagi tu, okay, dia ada situ ada dua tarikan, iaitu first Japanese Village and then Perkampungan Perancis. Kat situ memang dia punya apa tu, dia punya tema dia memang untuk tangkap gambar je. Okay, kat Japanese Village ni dia mengambil landscape perkampungan Jepun and then apply kat situ. So dia bukan berbentuk bangunan tapi dia berbentuk taman lah. So kalau orang yang jenis minat alam, yang minat alam, yang minat flora dan fauna, kat situ pun memang orang kata cantik lah nak tak gambar kan. So fees pun tak ada, tapi diorang kalau nak sewa kimono, diorang charge dalam RM 20. Mengikut saiz. Okay, second, Perkampungan Perancis. Okay, kat situ dia tak macam dekat Japanese Village. Japanese Village ni dia landscape, mau tu taman-taman, dekat situ dia mau tu bangunan. So kat situ memang dia punya bangunan memang ala-ala bangunan dekat Perkampungan Perancis. Fees pun tak ada. So kalau kita tak gambar, memang orang tak tahulah kita ni dekat Perancis ke dekat Malaysia. Okay, so itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, Masjid Putra atau lebih dikenali sebagai Masjid Ping merupakan mercu tanda utama di Putrajaya. Masjid ini dinamakan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Masjid Putra yang terletak berhadapan dengan dataran perdana dan Tasik Putrajaya ini dibina pada tahun 1997 dan mengambil masa selama 2 tahun untuk disiapkan. Konsep reka bentuk masjid ini berdasarkan seni bina Parsi pada zaman Kerajaan Safawi, manakala seni bina Kubahnya berciri-cirikan reka bentuk masjid tradisi di Timur Asia. Ukiran hiasan dalaman pula diilhamkan dari seni ukiran tradisional orang Melayu.
Disebabkan keunikan warna pink Masjid Putra ini, ramai pelancong dari luar, terutamanya dari China, tidak melepaskan peluang untuk melihat sendiri kecantikan masjid ini. Setiap minggu, masjid ini pasti menerima jumlah pengunjung yang tertinggi. Walau bagaimanapun, setiap pengunjung perlu menjaga adab dan tata tertib berada di masjid seperti pakaian sopan dan tidak mencolok mata. Jika terdapat pengunjung yang datang dengan pakaian yang tidak sesuai, maka ada pengawal selamatan akan datang untuk memakaikan jubah khas yang berwarna pink kepada para pengunjung terbabit. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Sarawanan anak lelaki Kumarabelu dari Kumpulan 3 ingin memperkenalkan salah sebuah tempat pelancongan di negara kita sebagai tanda mencintai Malaysia dan juga menghargai keindahan di negara kita. Dalam rakaman ini, saya akan berkongsi maklumat tentang Taman Negara. Taman Negara terletak di Kuala Tahan, Pahang. Di antara 5 buah taman negara di Malaysia, Taman Negara di Pahang merupakan taman negara terbesar di negara kita. Pada tahun 1938, pegawai British Theodore Harback telah mewujudkan sebuah kawasan perlindungan yang dikenali sebagai King George V National Park. Lepas kemerdekaan, King George V National Park mula dikenali sebagai Taman Negara. Tempat ini merupakan tempat perlindungan flora dan fauna tertua di negara kita serta menjadi lokasi hutan hujan tropika yang berusia kira-kira 130 juta tahun. Kawasan Taman Negara meliputi keluasan sebanyak 4,343 km persegi. Peminat segar aktiviti mendaki boleh menggunakan Taman Negara sebagai laluan ke Gunung Tahan, gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia. Menurut laman web rasmi Taman Negara, terdapat pelbagai aktiviti seperti canopy walk, jungle trekking, kunjungan ke kampung orang asli, pemerhatian haiwan, pendakian Gunung Tahan dan juga penerokaan gua boleh dilakukan oleh pengunjung dengan bayaran tertentu. Bayaran dikenakan berdasarkan jenis aktiviti dan jumlah hari penginapan. Keindahan Taman Negara juga tidak terkecuali daripada kewujudan air terjun. Kepada rakyat Malaysia yang merupakan penggemar aktiviti lasar dan penggemar flora fauna, bolehlah mengunjungi Taman Negara yang setanding dengan taraf Taman Negara di negara lain. Jadilah masyarakat pencinta negara dengan melancong di negara kita dan menghargai segala keindahan dimiliki oleh tanah air kita. Kenalilah Malaysia, pelanconglah dalam negara, cintailah Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fahanis binti Zulkifli, nombor matrik 207688. Pada hari ini, saya akan bercerita tentang tempat pelancongan yang menarik yang terdapat di Malaysia, iaitu Desa Dairy Farm yang terletak di Kundasang, Sabah. Antara faktor yang menarik minat pelancong untuk datang ke Desa Dairy Farm ialah yang pertama, pelancong dapat melihat Gunung Kinabalu secara dekat dan penuh kerana lokasi Desa Dairy Farm yang terletak di kaki Gunung Kinabalu. Yang kedua, pelancong juga dapat merasai pengalaman melakukan feeding time bersama anak-anak lembu dan anak-anak kambing yang berada di nursery. Yang ketiga, pelancong juga dapat merasai susu dan aiskrim yang sangat sedap. Susu dan aiskrim ini sangat segar dan terdapat juga dalam pelbagai perisa seperti coklat, strawberry dan vanila. Pelancong juga sering kali datang ke Desa Dairy Farm sewaktu musim cuti sekolah. Hal ini kerana aktiviti-aktiviti yang dapat dijalankan di tempat ini amatlah bersesuaian untuk dilakukan oleh kanak-kanak bersama ibu bapa mereka. Selain itu, bayaran masuk untuk melawati Desa Dairy Farm adalah sangat berpatutan. Hal ini kerana tiket boleh didapatkan serendah harga RM5 untuk golongan dewasa dan RM4 untuk golongan kanak-kanak. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.